dan juga selamat petang kepada semua yang hadir pada petang ni. Masya Allah, terima kasih sangat-sangat. Tadi saya risau juga kan, tengok dalam pukul 2 lebih rasa tak penuh lagi. Tapi Alhamdulillah ikut timing, insyaAllah lah kita bersama-sama pada hari ini. Dan juga dapat luangkan masa menghadiri majlis ilmu, tu yang penting tu. Jadi kita dah tentu dah petang ni, kita dapat seperti yang Ustaz doakan tadi, mudah-mudahan barakah insyaAllah. Jadi, saya tak lupa juga ya penonton yang bersama-sama kita untuk recording pada hari ini, yang hadir secara fizikal dan juga yang menonton, insyaAllah kita alu-alukan sangat. Dan apa saya nak pesan sebelum kita teruskan sembang santai kita hari ini, kita tahu kan setiap majlis ilmu tu, kita kan dikelilingi oleh para malaikat, majlis ilmu, taman-taman syurga kan. Jadi sebab itulah berkatnya majlis ilmu tu sendiri. Betul ya Ustaz? Kalau saya salah, Ustaz tegur saya tau. Saya ni sharing je. Setiap ilmu saya dapat daripada kelas-kelas ataupun majlis ilmu saya datang sebelum ni. Jadi saya cuba sampaikan seluas mungkin. Kan? Yang kita ambil sunnah Rasulullah SAW, kita kongsikanlah walaupun satu ayat. Jadi, untuk hari ini pun saya nak sampaikan kepada semua yang hadir secara fizikal ataupun yang menonton, setiap kali kita dalam majlis ilmu, kita pasangkan niat-niat dan juga hajat-hajat soleh kita. Sebab apa? Konsep yang kita tu, kita tak nampak dalam mata kasar kita, yang mana dalam tempat ni, ada para malaikat yang duduk begitu rapat dengan kita, berbondong-bondong. Cuma kita tak nampak je dengan mata kasar. Keliling kita, depan, belakang, atas, bawah, dan kalau kata ke atas terus sampai ke langit. Betapa ramainya. Dan juga antaranya kan, kalau dilakukan majlis ilmu tu dalam rumah, penduduk kat langit nampak tempat yang diadakan majlis tu bercahaya. Masya Allah. Jadi kita berada di tempat yang baik. Itulah saya kata pasangkan niat juga hajat-hajat yang soleh. Maksudnya hajat yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita impikan tu diaminkan oleh para malaikat, bawa naik terus. Qabul insyaAllah. Amin. Kan? Mudah-mudahan. Okay, insyaAllah saya Irma Aspi. Mungkin tahu yang tak kenal pula nanti kan. Dan untuk hari ini kita ada sembang wanita ekstra istimewa bersama dengan Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun lebih popular dengan panggilan PPZ Mawib. Kan? Betul Ustaz? Okay. Jadi untuk episod kali ini kita membincangkan satu topik yang menarik berkaitan dengan wanita. Tajuk dia bahagia wanita adalah hadiah yang tidak ternilai. Saya ada yang bersetuju lagi kan dengan topik tu. Jadi hari ini majoriti wanita ke lelaki? Wanita insyaAllah. Tapi lelaki-lelaki yang ada ni Masya Allah lah. Moga dapat membahagiakan wanita. InsyaAllah. Okay. Tajuk tentang yang kita nak fokus hari ini, bahagia wanita hadiah yang tak ternilai. Saya teruja sebab satu topik yang menarik, yang mana kita nak bawa konsep dalam bahagia tu, kita tak lupakan tentang agama. Dan kita mencari bahagia tu dari konsep zakat dan juga wakaf dalam Islam. Jadi terfikir kan macam mana bila kita dapat menunaikan, itu satu tuntut wajib untuk kita kan, berzakat. Dan kat sini dimasukkan tentang wakaf. Dan dia adalah satu anugerah yang tak ternilai bagi wanita. Kan? Jadi macam ni kita nak kupas konteks dalam hari ini dari segi keuangan yang kita ada. Dan bila sebut tentang keuangan keluarga tu kan, kenapa dikaitkan dengan wanita? Kan ada selalu kita dengar kan, wanita ni dia macam menteri. Menteri pengurus. Mengurus segalanya. Mengurus dan menghabiskan juga. Menghabiskan juga. So maknanya wanita ni antara jawatan menteri adalah Menteri Keuangan. Setuju tak? Setuju je. Kena setuju. Ke lelaki tak setuju? Tak boleh. Lelaki je kena pegang jawatan Menteri Keuangan. Tapi selalunya kata wanita lebih pandai menguruskan keuangan. Saya tak pastilah majoriti kata kan. Jadi hari ini ramai wanita, jadi majoritinya jawapannya betul lah. Nak tak nak kena setuju juga, tak ada pilihan. Okey lah. Hari ini kita ada jemputan panel-panel kita seperti yang dah disebut tadi nama-namanya, insya-Allah. Jadi hari ini kan, yang antara satu lagi saya nak sampaikan info tentang pentingnya wakaf ni, sebab kalau disebut kat sini info yang diberikan adalah ia satu bentuk perlindungan dan juga legasi yang boleh ditinggalkan untuk orang tersayang. Okey, selalunya wakaf, kita dengar macam wakaf satu yang besar. Wakaf paling popular wakaf tempat, atau rumah ataupun masjid. Lebih ada tempat lah kan. Apa lagi bentuk wakaf yang kita boleh sediakan? Apa ya antaranya lagi selalunya? Macam air. Wakaf air atau antara kempen yang banyak dilakukan. Tapi kan tu lebih pada untuk umum. Tapi hari ni nak sentuh konteks wanita berwakaf untuk orang yang tersayang. Maknanya untuk ahli keluarga lah. Okay, sebentar lagi panel-panel yang ada bersama dengan saya insyaAllah kita akan cuba terangkan apa yang kita nak bawakan pada hari ini insyaAllah. Terutamanya wanita yang sering menggalas pelbagai tanggungjawab dalam kehidupan. Dalam konteks ini memberi sesuatu iaitu bersedekah
berzakat juga wakaf muncul sebagai satu cara yang dapat menerbitkan kebahagiaan dalam hati. Okey. Jadi itulah terkait dengan topik kita, wanita bahagia tadi. Okey. Kita pencetus kepada Pencetus. bahagia Okey. kita. Bercerita tentang wakaf, gelak Ustaz. Wanita ini bukan sahaja dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat tapi juga berperanan aktif dalam mencipta perubahan positif. Dan dalam proses itu kita dapat merasakan kepuasan jiwa yang tiada tara. Masya Allah. Jadi kita nak explore lah tentang wakaf. Belajar tentang ilmu wakaf. Okey, insyaAllah kita teruskan juga dengan hari ini tetamu sebelah kiri saya ni iaitu Bonda Umirah Taib. Okey, nak panggil Bonda saja ke Bonda Umirah? Panggil bonda. Bonda. Panggilan manja saya lah untuk anak-anak 7 orang dengan orang-orang keliling saya. Masya Allah. Dan nama tu nama yang dibawa dalam media sosial juga kan? Saya panggil. So kalau sebut bonda tu tahulah Bonda Umirah lah tu. Banyak bonda. Tapi kalau kata bonda mana? Bonda yang anak 7 orang tu. Gitu. Masya Allah. Anak 7 orang macam ni. Masya Allah comelnya. Okey. Ustaz. Ustaz adalah wakil daripada PPZ Mawi. Merupakan penolong pengurus dakwah. Ustaz Zial Ul Haq Hashim. Nama yang sangat unik. Saya tanya Ustaz tadi. Ustaz macam mana sebut nama Ustaz ni? Silent D ke? Ejaannya tu? Betul. So panggil Ustaz Zia. Okey Ustaz. Saya nak elaborate sikit lah tentang kalau kita sebut bahagia wanita ini. Bahagia seorang wanita. Okey. Tapi jap saya nak tanya audience. Boleh tak bagi tahu saya, bila saya sebut bahagia, bagi satu perkataan. A few lah. Bahagia terkait dengan? Keluarga. Lagi? Keluarga. Bahagia duit. Senyuman. Lagi? Kita cakap apa erti konteks bahagia untuk apa seseorang tergambar? lah. Interpretasi dia bahagia tu apa? Bahagia apa terbayang terus apa? Anak-anak, Anak-anak. Masya Allah. Cantik. Okey. Kan, kita macam terlalu subjektif nak sebut tentang bahagia. Betul. Tapi hari ni kita nak kaitkan bahagia dengan wakaf. Maksudnya apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, bahagia tu dia bukan luar daripada diri kita sebenarnya. Mungkin tapi dia tak memberi impak yang kuat, tapi impak yang paling banyak yang kita mencari untuk dapat bahagia tu kita kena ada tenang dan rasa nyaman. Kalau sebut tenang dan nyaman tu dekat mana? Kalau dalam diri kita. Bukan dari luar tau. Apa? Betul lah tu. Cuba kuat sikit. Tenang, rasa nyaman adalah dari hati. Kan? Jadi macam nak dapatkan hati yang tenang dan nyaman tu kita berbalik kepada konsep tajuk kita nak bawa tu adalah wakaf. Maknanya kita mencari siapa? Yang memberi bahagia itu siapa? Kan? Allah, pencipta kita. Jadi berbalik pada diri kita untuk kita mulakan bahagia kita tu bermula dengan diri kita juga. Jangan terlalu mencari dari luar. Ini pandangan saya lah kan. Jangan kata betul je kau ni cakap kan. Pandangan masing-masing. Tapi saya rasa kena dengan topik kita pada ini tentang wakaf tu sendiri. Sebab kalau nak sebut tentang duit, orang yang akan cakap, kalaulah aku dapat banyak duit, aku kaya, mesti aku bahagia. Tapi cuba tanya orang yang dah banyak duit. Betul ke duit kekayaan tu memberi kebahagiaan 100%? Slow je. Tu macam, macam tu. Betul ke? Berbeza-beza kan? Tak. Tak terus. Ni confident. Tak. Bebas hutang. So konsep dia lari sikit. Lebih kurang sama tapi tak sama. Okey lah, kita nak mula dengan Bonda Umirah dulu lah. Kalau pada Bonda bagaimana kan kita nak menerangkan tentang kebahagiaan tu. Dan kebahagiaan tu kalau sebut macam daripada saya daripada hati. Bonda siapa pandangan Bonda? Okey, tadi Kak Irma ada tanya kat semua orang kan, apa syarat untuk bahagia? Kan seorang jawab duit, seorang jawab kasih sayang, ada seorang puan dia jawab cantik. Kan? So maksudnya kita kena ada satu syarat baru kita boleh bahagia. Tapi kita tak nak start within ourselves. Kita tak nak mula dengan diri sendiri, dari hati kan. Sebenarnya kita terlalu we are so hard towards ourselves. Maksudnya harus ada syarat untuk bahagia. Okay. Tapi khusus untuk para wanita. Kita pandang sana dan sini, kita tengok kehidupan orang lain. Bila kita sebut cantik, mesti kita ada satu impression macam orang lain lebih cantik, orang lain lebih kaya, orang lain lebih ada wang. So aku ni kurang bahagia, kan? Jadi sebenarnya, okay, kita terlalu letakkan banyak syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kita capai bahagia. Dan kita ada satu konsep, grass is always greener on the other side. Kita tengok, bestnya kehidupan dia. Walhal bila kita pergi dekat rumah sebelah tu, kita sama je rumput aku dengan rumput dia, sama je. Tapi tadi aku tengok cantik betul rumput dekat sebelah tu. So bila kita duduk di tempat dia, kesusahan, kepayahan itu tetap sama.
persoalannya kita nak cari bahagia dalam kepayahan tu bagaimana. Pada saya dan kita semua pasti setuju, kebahagiaan tu akan mula dengan perbuatan memberi. Sebab kalau kita menerima tu, impact menerima tu sekejap je, kita terima. Okay, tadi kata apa? Kalau ada duit bahagia. So, someone should give us money for us to be happy. So, if tak ada orang yang bagi duit, so kita tak happy. Bila duit habis, tak happy Duit habis dah. tak happy dah. So, bila kita memberi ni, dia unlimited happiness yang kita akan terima daripada pelbagai sudut dalam kehidupan. So, jawapan saya kepada pencetus kepada kebahagiaan adalah bila kita mula untuk memberi. Dia. So, kita kenalah dengan wakaf tadi kan? Ya, betul. Ustaz dah senyum-senyum. Ustaz tak sabar nak komen ke Ustaz? Ada yang kami tersalah cakap ke Ustaz? Kan? Tak apa. Ustaz tegur je. Sebab kita dalam proses belajar ni kan. Dalam majlis ilmu. Ustaz pun doa tadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ni ilmu yang diberi keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah. Okay. Ustaz pula macam ni kalau sebut tentang kebahagiaan. Kan kalau kita tadi banyak kupas kan bahagia tu kita lebih kepada diri kita. Maksudnya kita kena dekatkan diri pada Allah lah. Yang memberi bahagia tu pun Allah juga. Kalau Allah kata tak jadilah dia. Kan kalau Allah kata kun fayakun kan. Bahagialah kan. Susah macam mana pun tak ada duit pun kalau dia bahagialah. Kan. Jadi Ustaz sebenarnya apa yang kita mencari tentang bahagia ni? Bila kita kata bahagia kena kerja akhirat je. Adakah tak ada berkait dengan dunia sebenarnya nak dapat bahagia tu? Terima kasih kepada Irma, Bonda, Chief Kehormat yang berbahagia, Cik Muhammad Hassan, KPE, PPZ, Bos Taufi, Bos Firdaus, insyaAllah. Chief Kehormat semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Sebelum tu, saya sangat setuju dengan tajuk kita pada petang ni. Saya sangat setuju. Bahagianya wanita, hadiah sangat bernilai kan. Sebab saya ni salah seorang pembela wanita. Tepuk. Tak boleh tak bela Ustaz. Dalam petang ni ramai wanita. Betul, kalau tak makan nanti. Lebih baik kita bela. Baik, hadirin sekalian. Kalau kita tengok pandangan mata kasar kita hari ni. Kita tengok seorang tu, dia ni tak bahagia rasanya. Tengok seorang ni, dia ni pun tak bahagia. Tengok orang ada jawatan, ni pun tak bahagia juga. Tengok orang biasa-biasa, tak bahagia juga. Kita nampak hadirin sekalian ramai orang tak bahagia hari ni. Tapi apa sebabnya? Sebabnya ialah tuan-tuan puan-puan sekalian, kita meletakkan nilaian bahagia tu pada benda. Pada benda. Bahagia tu ialah kalau laki-laki ada Mustang. Kalau perempuan, handbag, Hermes. Handbag, jenama Cartier. Kalau kotiau tak mahal. Cartier mahal. Tu baru bahagia. Kan? Nak kena ada benda-benda begitu. Kemudian pencapaian sekian-sekian, target sekian-sekian. Baru kita rasa bahagia. Ada seorang wanita, seorang muslimah, dia jumpa seorang guru yang mursyid, Syekh Bakri Hafizahullah. Seorang perempuan ni dia jumpa guru ni. Dia kata, "Tuan guru, saya ni, dia perempuan ni, saya ada segala-galanya. Rupa paras saya ada, kekayaan saya ada, kemudian kemewahan saya ada, anak pinak semua saya ada. Tapi Tuan Guru, saya rasa belum bahagialah Tuan Guru." Kata Tuan Guru, hadirin sekalian, bahagia itu ialah tengok balik sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok balik. Lalu kata perempuan ni, dia pun beramal. Dia ambil kata-kata Tok Guru tu, dia adapt dalam kehidupan dia, dan dia pun sebut lam ara sa'adah. Dia kata, aku tak nampak dah kebahagiaan. Jam'i malin, dengan mengumpulkan harta. Walakinna taqiyya huwa sa'id. Tapi yang bahagia itu sebenarnya ialah taqwa. Taqwa yang membahagiakan kita, hadirin sekalian. Sebab tu taqwa semua kita faham maksud dia. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, semua kita faham. Tapi kemuncak taqwa, hadirin sekalian, bukan sekadar buat yang disuruh, yang bersifat wajib. Buat yang disuruh bersifat sunat.
Itu yang hebatnya takwa tu. Kalau buat bersifat wajib itu biasa. Tapi kita nak pergi yang Masya Allah, Yang luar yang biasa. luar biasa, buat yang bersifat sunat. Sebab tu kita nak sebut sikit, saya tertarik dengan jalan kebahagiaan yang disebut dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibn Qayyim. Beliau sebut ada 4 jalan kebahagiaan. Yang pertama ialah qiyamul lail, bahagia. Yang kedua kasratul istighfar, banyak istighfar. Yang ketiga zikir. Alhamdulillah kita duduk ni majlis zikir. Sembang ekstra apa ni? Masya Allah. Sembang wanita ekstra ni majlis zikir. Dan yang keempat sedekah. Sedekah yang paling hebat kata Khatib Syarbini, kata Imam Nawawi, ialah sedekah yang namanya wakaf. Meskipun 3 huruf, tapi implikasinya sangat besar. Sebab tu sedekah tingkatan paling tinggi kata Imam Syafi'i ialah sedekah yang namanya wakaf. Sedekah paling biasa, sedekah juga, ialah senyum. Senyum. Sebab tu ada orang nampak QR, dia tak ni pun tak scan, dia senyum saja. Itu kita harap dia scan dah lepas ni kan. Scan. Walaupun tu sedekah juga. Jadi mudah-mudahan dengan takwa tu, mudah-mudahan membahagiakan kehidupan. InsyaAllah, insyaAllah. Bila Ustaz sebut pasal yang kisah tadi tu, saya teringat kata-kata Ustazah Halimah Idrus yang berkaitan dengan bahagia tu, kita kena ada link dengan iman. So kalau tak ada iman, kita takkan ada jaminan bahagia sebab kita tak ada connection dengan Allah. Kan? Sebab yang memberi bahagia tadi tu Allah kan. Jadi kita tak nak mula hari ni, kita kena mencarilah antara benda dia, macam Ustaz cakap ni, selain daripada perkara wajib, kita tambahkan, top up kan mana-mana yang lubang tu dengan perkara-perkara sunnah. Antara dia itulah sedekah. Dan juga jangan pula tinggal benda yang lain pula kan. Dah buat sedekah je Ustaz. Yang lain tak buat pula nanti. Macam mana? Betul Ustaz cakap. Sebenarnya semualah. Yang 4 tadi kan, tips Ustaz bagi tadi tu, antara ciri-ciri bahagia tu kan. So, selain daripada tu kan, saya teringat juga yang tentang kata, sebab kan bila kita kata tentang bahagia tadi, dia berkait dengan kita memberi tu, sedekah tadi tu. Satu ayat, kalau kita bersedekah tu maknanya kita memudahkan orang kan. Kita memudahkan urusan orang. Kalau orang tu tak dapat makan, kita sedekah makan, dia dapat makan. So memudahkanlah. Dan apa saja bentuk yang kita menyenangkan orang tu adalah konsep sedekah juga. Sama juga wakaf. Contoh wakaf tempat. Orang tu tak ada tempat tinggal, kita bagi dia tempat tinggal. Tak ada satu kawasan kampung, tak ada dewan komuniti, kita kumpul duit ramai-ramai bersedekah, bina satu dewan untuk mereka, jadikan pusat komuniti Islam contoh dia. Dapat buat macam-macam program sana, memudahkan. Jadi siapa yang nak memberi jaminan kepada kita untuk kebahagiaan tu dari segi mana? Kan ada janji Allah. Allah kata kalau kita memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. So bonus dia bukan dekat dunia je kita mudah. Kan? Kat akhirat pun ada. Jadi konsep bahagia tu bukan bahagia kat dunia je lah Ustaz kan. Kita mencari bahagia di akhirat juga. Betul. Jadi investment kita jangan fikir investment yang sementara ni aja. Sebab hidup kita kat dunia ni sangat rushing. Kan? Sekejap je. Yang kita nak kumpul bekal ni adalah yang kekal tu, yang akhirat tu. Tapi keyakinan kita tu kadang-kadang tak sampai lagi. Jadi insyaAllah kita doa banyak. Kita ada that picture yang tentang kehidupan kita yang abadi dekat akhirat tu. Jadi mudah-mudahan kita banyak-banyakkan dalam dunia kita yang rush ni untuk banyak-banyak ke ibadah, antara dia berwakaf, bersedekah supaya kita dapat bawa bekal kita di akhirat nanti. Dan saya kagum apa yang Bunda sebut tadi, memberi. Kan? Dia konsep-konsep ibu ni macam tu. Anak ibu ada berapa orang anak? Alhamdulillah. Yang sulung umur berapa? 11 tahun sama. 11 tahun kan? Yang sulung? Yang sulung 11 tahun. Yang bongsu? Bongsu baru nak masuk 3 bulan. So siapa jaga ni petang-petang ni? Ada kat rumah. Tapi confirm dalam kepala tu fikir balik ni dah susun dah jadual untuk anak tu kan? Dia tak boleh lama ni. Habis ni mesti saya hilang. Nak kejar ambil anak yang sekolah yang dekat Taskan, yang kat rumah. Apa-apa anak dululah. Kadang-kadang balik tak sempat tukar baju terus masuk dapur masak. Nak masuk bilik air tu kena fikir 5 kali. Nak masuk tak masuk ni? Tak apa. Itu wanita. Betul. Dia mendahului orang lain punya kebahagiaan sebelum kebahagiaan dia. Tapi sebenarnya dekat situ wanita rasa bila dia membahagiakan orang lain, dia bahagia. Terutamanya ahli keluarga. Betul. Kan tak apa-apa Bunda boleh nak kongsikan tentang apa yang kita sebut. Okey, maksudnya bahagia wanita kan, dalam keluarga lah kan. Betul, dalam kekeluargaan tu sendiri. Basically hari ni dalam dewan ni adalah mereka-mereka yang bertuah. Wanita-wanita yang dah digelar isteri, dah digelar ibu kan. Antara wanita yang murah rezeki dia. Sebab apa? Kita ni tak perlu nak cari orang luar. Okey, orang luar untuk aku buat baik, untuk aku dapat sesuatu.
Kan orang-orang tu ada di keliling kita je. Anak-anak kita, suami kita, kita tak perlu fikir terlalu jauh. Kan sebab setiap apa yang kita buat walaupun hanya niat dah jadi ibadah kan. Jadi tadi Kak Irma ada sebut apa-apa pun anak-anak dulu. Apa-apa pun suami dulu kan. So ada orang, saya juga berangkap sebagai kaunselor, antara masalah paling besar kan yang bila orang datang kepada saya mengutarakan masalah, dia sebut pengorbanan saya ni tak dihargai bonda. Saya datang hari ni adalah kerana pengorbanan saya selama 8 tahun, 10 tahun, okay, saya tak dihargai dan saya rasa dah tiba masa untuk saya melepaskan, dia cakap contohlah kan. Jadi bila kita bincang kan, para wanita ni dia terlalu letakkan kesemua kebahagiaan tu dia letak orang lain dulu bahagia, tapi dia tak sedar sebenarnya sepanjang perjalanan tu hidup dia lengkap dah. Tapi bila kita tanya dia kata tak lengkap pun dia, sebab orang tak hargai pengorbanan saya kan. Tapi sebenarnya dia dah diletakkan dia satu placement. Wanita ni satu placement yang sangat tinggi. Okay? Sangat selamat. Okay. Ada orang cakap kenapa saya jadi isteri ni asyik ditimpa ujian je. Saya tanya ujian tu dari siapa? Suami. Betul? Saya jawab ujian yang kita tengah dapat daripada suami ni adalah perlindungan daripada musibah yang lebih besar. Maksud saya, beruntunglah para isteri, para ibu yang sibuk dengan anak-anak dia di rumah, yang sangat letih bila dah pukul 8 malam tu, kita tak boleh nak buka mulut, tak boleh buka mata dah. Kadang-kadang anak-anak kita tanya soalan kan, kita rasa macam nak cakap, diam tak? Kita rasa kan, boleh diam tak? Boleh lembut sangat tu. Betul kan? Macam lebih. Kita kadang jadi rimau, jadi singa kan. Kadang kita hilang je, dah pukul 8 tu kita hilang. Bonda mana kita kunci pintu, kita dah letih sangat kan. Jadi sebenarnya kesibukan kita sebagai isteri dan ibu adalah perlindungan daripada musibah yang lebih besar. Maksudnya, ini ramai orang tak nampak, kena fahamkan tu betul. Maksudnya, kita tak di-expose kepada perkara-perkara lara. Perasan tak? Tak sempat pun kan? Tak sempat nak melara pun. Nak cuma bersembang ibadah pun. belaka. Oh, Masya Allah, dahsyat. Kita tak sempat nak bercakap seorang pun. Nantilah anak aku nak. Ya. Bonda dah. Nak selamat dari gosip. Selamat dari gosip kan? Okay. Lepas tu selamat daripada banyak perkara yang sia-sia. Jadi setiap kali bila saya counsel orang datang untuk rumah tangga punya kaunseling, saya cakap, Puan, setiap kali Puan rasa sibuk, setiap kali Puan diberi ujian, itu adalah perlindungan daripada musibah yang sangat besar. Kita terlindung, tapi perlindungan tu kita rasa penat. Dan of course lah, kita tak berehat nanti. Ada satu masa nanti kita akan rehat. Mungkin bukan di sini, tapi di syurga. InsyaAllah. Amin. Sebab apa? Seorang isteri yang taat, yang solehah. InsyaAllah dia pilih mana-mana je pintu syurga kan? Betul. Jadi ajaran sebagai seorang ibu tu betapa besarnya. Kan? Jadi dia anak kita, jadi anak yang baik, anak doakan kita. So panjang. Betul. Dia punya investment tu banyak. Investment paling besar lah anak paling tu sebenarnya kan. Betul. Anak ada 7 orang anak memang beruntung sangat-sangat. Betul. Ustaz, berapa orang anak? Lapan. Dia menang. Berlawan. Tapi Bonda nampak sibuk Saya ni. diam lah Ustaz, saya 2 je. Sebab okey tu 2. Mudah-mudahan yang 2 tu boleh bagi pahala ganjaran besar seperti mana yang Ustaz anak kata ramai lain insya-Allah. Bonda nampak sibuk. Bapak-bapak memang relax. Sibuk sebab nak jaga ni anak mak mentua lagi. Betul. Bapak tak sibuk Bapak memang sibuk relax. Sibuk tapi tak nampak. Aduh ya Allah ya Tuhanku, masya-Allah. Ustaz ada nak komen apa tentang pengorbanan seorang ibu? Sebab besar kan. Masya-Allah. Ustaz kadang-kadang kita nak ikhlas, bukan tak nak ikhlas, ikhlas, tapi kadang kepenatan dan cabaran-cabaran tu kan. Pengorbanan seorang ibu memanglah kan. Sebab ibu ni segala-galanya kan. Sebab tu kalau kita tengok lagu-lagu pun kan dalam pasaran. Ibu. Memang puji ibu untuk umur ibu. Bapak tak ada. Ibu misali, kasih ibu. Bapa kurang. Yang ada pun ayahku kahwin lagi. Tambah pula lagi anak. Ada. Oh merah muka Ustaz. Dia kena cut sikit ni. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Ustaz tu je Ustaz. Pendek je Ustaz. Pendek. Ustaz nak berani komen dah. Yelah kan. Nak cari kesabaran mendidik anak tu satu perangai anak, satu perangai suami lagi. Betul lah tu. Jadi kita jangan sambung lah. Tak. Kita cari bahagia je hari ni. InsyaAllah cari bahagia. Okey Ustaz, kalau macam tu saya tukar soalan lah untuk Ustaz. Ni soalan ni menarik tau. Sebab dia berkait dengan media sosial kat sini. Tentang bahagia juga. Okey, kan kita kadang-kadang tengok keluarga orang lain, kita dah sangka bahagia.
Tapi sebenarnya hanya mereka je yang tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga tu. Porak-porandanya apa semua kan. Dan kita pula suka membanding-banding. Kan dia cakap, tengok ni dia bahagia je. Dia boleh je layan. Contohlah kalau isteri nak komen lebih kan. Tengok dia bagi bagi dapat bunga, dapat hadiah apa semua. Kenapa saya tak dapat? Macam tu contohlah. Sebab apa kita terlalu melihat kebahagiaan orang lain dekat media sosial dan kita membanding-bandingkan dengan diri kita. Adakah benda tu sesuatu yang positif ataupun boleh memberi kesan negatif pada hubungan kekeluargaan kita sendiri? Dan adakah baik juga untuk orang yang suka menayang-nayang kebahagiaan dekat media sosial ni? Ada orang kata dia kena penyakit apa? Ain. Penyakit ain kan. Ada hasad orang. Ataupun kalau tak hasad pun dia memuji-muji berlebihan pun boleh jadi yang bahagia tu tiba jadi tak bahagia. Macam tu Ustaz. Okey. Dia ada dua benda yang kita seronok buat, tapi dua benda ni Islam suruh sembunyi-sembunyi. Cerita sikit-sikit tak apa. Jangan lebih-lebih. Ista'inu bi'inhaj al-hawaiji bil kitman. Fa inna kulla na'matin mahsud. Irma faham tu? Enggok-enggok. Menerima maksud dia, bukan faham, menerima, mendengar. Baik. Disebut dalam hadis Tabrani, ada hadirin sekalian benda yang kita memang seronok nak share. Tapi rupanya agama suruh kita tahan-tahan benda Bukan ni. melarang sepenuhnya. Bukan melarang sepenuhnya. Okey. Pandai-pandai, tapi kalau boleh, kalau share sikit tak apa. Jangan lebih. So dua benda ni antara yang dihurai oleh Imam Malik sebagai nasihat pada Imam Syafi'i, dua benda tu ialah yang pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan kita dengan suami. Maknanya kita pergi melancong mana ke, tempat-tempat yang hebat-hebat apa semua ni, melancong di Malibu contoh dia. Bonda biasa pergi Malibu, orang kaya biasa Melaka je. Malibu, saya pongsu 1000 tahun. Tempat-tempat hebat apa semua ni bagus untuk kita, tapi untuk orang sekeliling belum pasti itu kebaikan untuk dia. Untuk kita, yes, memang itu kita punya ultimate goal kita. Tapi untuk orang lain, kita punya viewers yang ramai ni belum pasti lagi. So kebahagiaan kita dengan suami apa semua ni, kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Mudah-mudahan lagi kita simpan kebahagiaan tu, lagi penuh kebahagiaan yang sedang kita takung di rumah kita tu. Kita tak alirkan keluar. Satu. Yang kedua, disebut oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wasiat Imam Malik. Yang kedua ialah harta kita. Harta kita, hadirin sekalian. Kalau boleh orang tanya, sikit-sikit saja. Jangan kita sebut, senaraikan semua rumah yang habis bayar, belum bayar, rumah atas tanah, atas semua kita sebut. Sikit-sikit saja harta kita ni. Sebab tu kalau kadang asatizah kita buat posting apa-apa, saya tengok cantik. Dia tunjuk kereta pun secara luaran saja. Sikit-sikit je. Kita pinjam. Kita pinjam. Jadi harta kita pun begitu. Tak disuruh untuk kita buat hebahkan sangat. Sebab kita berhati-hati seperti mana yang Irma sebut tadi lah. Benda-benda yang kita dedah show off pada orang, bimbang-bimbang implikasinya berbentuk negatif pada kita. So, berhati-hati dengan perkara-perkara begini sebab ia satu benda yang dilazimi sekarang ni. Walhal ada garis panduan dalam hadis. Yang lagi satu tentang yang kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yalah dah banyak sangat konten dekat media sosial yang begitu. Kan balik kan dan tak marah kat suami, tiba-tiba nak marah. Macam tu kan. So dalam bab banding ni yang paling baik kita ambil pedoman Nabi. Nabi kata sila banding. Bandinglah. Tapi Nabi kata banding ni tengok dua dimensi. Kalaulah hadirin sekalian, hal-hal harta, hal keduniaan, hal-hal yang bersifat kebendaan. Nabi kata unzuru ila man asfala minkum. Tengok yang lebih rendah, lebih bawah dari kita. Kalau kita sekian-sekian gaji, tengoklah gaji orang yang lebih bawah dari kita. Kalau kita ada pakaian sekian-sekian saja, tengoklah orang yang Masya Allah, pakaiannya berminggu-minggu mungkin selai dua lai saja. Kita tengok keduniaan ni, tengok benda yang
lebih susah, lebih payah, lebih sukar dari kita. Tapi dimensi yang kedua kena hati-hati. Dalam bab ibadah, orang tu Masya Allah, sudahlah zakatnya hebat. Wakaf pula, Masya Allah, superb wakaf dia. Biasa kadang-kadang orang zakat hebat ni, dia fikir, oh selesai dah zakat dia. Walhal hadirin sekalian, betul zakatnya bagus, tapi tidak ditop up dengan wakaf pun rugi, satu kerugian besar. Sebab zaman Rasulullah dulu, Nabi Muhammad, walaupun orang gambar Nabi Muhammad ni biasa-biasa, tapi Nabi dalam Sahih Bukhari, Nabi mewakafkan tanah baginda. Tanah baginda. Sayyidina Ali ni susah, tapi Sayyidina Ali dalam sejarah telah mewakafkan tanah di Yanbu'. Yanbu'. Tuan-tuan tahu di mana Yanbu'? Tahu? Yanbu'. Tak tahu? Saya tak tahu. Yanbu' ni di pesisir barat Madinah. Sayyidina Ali wakaf tanah situ. Sayyidina Umar Al-Khattab wakaf tanah di Khaybar. Hebat-hebat. Maksudnya hadirin sekalian, kalau dalam bab wakaf, dalam bab ibadah, kita kena tengok orang yang lebih hebat, pergi lebih jauh, buat lebih baik dari kita. Orang kita terbalik. Pengamalan kita terbalik. Bab ibadat, kita suka tengok orang yang lebih bawah dari kita. Kita kata, lama tak nampak di masjid, tengok hang ada Jumaat je baru ada. Okey lah tu, ada depa tu, hari raya baru datang masjid. Dia banding gitu. Kita terbalik dalam bab keduniaan, kita nak, Masya Allah, dia rumah setingkat, kita nak buat 3 tingkat. Kita nak tengok yang lebih gitu. Walhal tu benda dunia, sepatutnya kita kena tengok yang lebih rendah dari kita. Jadi insyaAllah lah kita perbetulkanlah konsep yang terbalik tadi tu Ustaz. Betul. Doakan kami ya. Mudah-mudahan insyaAllah. Sebab apa, kalau kita tengok dari segi ibadah, kita memandang orang yang lagi rendah pada kita, takut kita ada perasaan ujub pula. Kita rasa diri kita lebih bagus kan. Nanti kita tak upgrade diri kita. Lala kita kat takat tu je, tak jadi lebih baik. Walhal kita punya fitrah sebagai seorang khalifah dan hamba Allah tu, kita nak jadi semakin baik. Kalau tak baik, nak baik. Dah baik, nak lagi baik. Dah lagi baik, nak lagi baik. Itu fitrah kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah kan. Okey, sebut tentang wakaf tadi Ustaz. Yang Ustaz bagi contoh semua wakaf yang untuk umum. Macam saya sebut di awal tadi. Jadi, topik kita hari ni adalah wanita bahagia adalah hadiah yang tak ternilai. Dan macam mana nak bahagia tu, antara dia Ustaz dah sentuhkan, kena bersedekah dan juga berwakaf. Tapi berwakaf untuk keluarga. Dan benda tu adalah jaminan kita dekat akhirat juga. Dan benda tu adalah kebahagiaan yang lebih besar lagi untuk para wanita. Tapi macam nak berwakaf untuk keluarga tu macam mana? Kalau wanita bekerja, okey lagi, mungkinlah ada konsep kita boleh fikir kan dari segi keuangan, harta benda nak bagi dekat anak-anak, nak belanja anak-anak. Contohlah ni yang saya faham setakat ini. Tapi kalau suri rumah, nak berwakaf untuk keluarga tu macam mana Ustaz? Okey. Dia wakaf untuk keluarga ni kita boleh sebut wakaf untuk orang tersayang kan. Orang tersayang kita wakaf. Jadi dalam Islam kita ni boleh wakaf untuk orang yang hidup, bahkan orang yang meninggal. Suri rumah hidup Wakaf kan? untuk orang meninggal. Jadi suri rumah ni dia boleh niat wakaf. Misalnya dia wakaf kepada pembelian bangunan Persatuan OKU Penglihatan yang kita sedang kumpul dana ni. Sekarang baru 200,000. Kita nak usaha nak collect dana 5.7 juta. Misalnya dia nak menyumbang contohnya 10,000 misalnya. Dia niat untuk wakaf khas untuk pembangunan pembelian bangunan ni. Jadi dia boleh niatkan wakaf tu kepada mak dia yang misalnya meninggal. Ataupun ayahnya yang meninggal. Itu disebut dalam Sahih Nasa'i. Bila seorang perempuan jumpa Nabi, inna ummi qad mat afa atasaddaqu anha, mak aku dah meninggal ya Rasulullah, apa boleh aku bersedekah baginya? Nabi kata na'am. Maksudnya wakaf terlebih utama. Dan boleh kita wakaf, kita niat untuk orang hidup pun boleh. Itu disebut oleh Syekh Mustafa dalam kitab Matalib Ulin Nuha. Maksudnya boleh wakaf untuk orang yang hidup, dapat pahala. Cuma ada orang kata, Ustaz, kalau kita wakaf pada orang meninggal, kita wakaf niat untuk orang lain, habis kita tak dapat pahala lah Ustaz.
Itu fikir kita. Allah Maha Kaya. Kita niat pada orang yang meninggal tu, yang hidup yang kita niatkan tu dapat pahala penuh, kita pun dapat pahala penuh kerana Allah ni Azza wa Jal Maha Kaya. Maknanya kalau kita siap-siap nak wakafkan nama anak-anak kita pun boleh. Boleh. Jadi pahala berwakaf tu sampailah kepada nama yang kita Betul. niatkan tadi tu. Betul. Oh, Masya Allah. Begitu juga kalau kita nak khidmat untuk mak ayah kita yang telah Masya tiada. Allah. Masya Kadang-kadang kan Allah. rasa Betul. kita tak puas dulu kan. Betul. Katalah macam baru sedar, baru berhijrah. Saya sedang Betul. menyesalnya dulu tak banyak khidmat untuk mak ayah. Betul. Jadi ni antara benda kita nak Kita top up sambung balik. khidmat kita. Sambung khidmat untuk Khidmat mak kita ayah dulu yang dah mungkin tak ada. setahun 2 tahun je kan. Jadi kalau kita wakaf misalnya 10,000, khidmat kita tu kekal. Sampai bila? Selama-lamanya kekal. Inilah istimewanya wakaf ni. Nak kalau wakaf tempat umum, tempat awam kan, Yeah. orang pakailah lagi mana Yeah. tempat tu kukuh, Betul. lagi itulah pahala tu mengalir kepada mak Kita pun ayah ada kita. wakaf masjid. Wakaf Wakaf pembinaan masjid. Lagi di banyak ibadah kampung yang dilakukan Selayang. dalam tu. Betul. Lagi hebatlah. Cerah insyaAllah. kubur insyaAllah. Jadi hari ni ada buka ke yang wakaf OKU tadi Ustaz? Semua counter? kita buka wakaf di belakang tu semua. Kita sebenarnya semua sekitar 40 usaha wakaf. Yang dah selesai kutipan, tak perlu bayar dah, tak perlu bagi wakaf dah. Sekitar 6 usaha wakaf projek dah settle. Berbaki lagi sekitar 34 lagi usaha wakaf. Jadi 34 ni termasuklah kutipan wakaf untuk Persatuan OKU Penglihatan tadi. Yang ni kita bagi penekanan sikit lah sebab saya tengok dengan mata kepala saya memang dia orang ni orang yang betul-betul. Sebab kita panggil tazkirah Jumaat, kita minta wakil orang buta ni bagi tazkirah Jumaat. Masya Allah, saya semak tazkirah dia tu. Dia orang buta ni, dia buta kategori B1. Dia ada B1, B2, B3. Kalau B3 nampak sikit, B1 langsung tak nampak. Yang bagi tazkirah Jumaat ni kategori B1 langsung tak nampak apa. Tapi bila dia bagi tazkirah, satu huruf pun tak gugur dari ayat Quran yang beliau sebut. Ni orang-orang buta ni. Jadi dia orang ni bercadang nak bina bangunan, nak beli. Bangunan dah ada. Kita nak beli bangunan di belakang Jalan Ipoh, area Jalan Ipoh tu, bangunan dah siap. Jadi kalau kita wakaf untuk bangunan ni, dan bangunan ni insya-Allah nama dia Akademi Pertis. Akademi untuk diorang ni belajar Quran Braille. Jadi kalau kita contoh kita wakaf di sini, insya-Allah kita dapat 2 pahala. Kata Al-Allamah Said Hawa, pahala pertama pahala kita wakaf. Pahala kedua sebab diorang ni bukan orang buta sebarangan, orang buta yang boleh deliver ilmu. Jadi ilmu tu satu lagi jariah, satu lagi wakaf untuk kita. Selain pada tu kita ada sikitlah pembinaan masjid. Dan bulan ni kita juga ada kempen 1 bulan 1 wakaf, smart board. Ada hadiah-hadiah kalau tuan-tuan perempuan berwakaf yang lebih 100, ada hadiah yang istimewa. Kita akan buat cabutan nantilah. Itu antara cara PBZ meraihkan pewakaf-pewakaf lah. Masya Allah. Yang penting kita tahu kita berwakaf kat tempat yang legit. Betul. Kan? Sebab banyak juga penipuan yang berlaku kat luar sana. Betul. Dan PBZ antara agensi yang menyediakan platform memudah cara. Kan? Saya pada kaunter-kaunter yang dibuat, roadshow yang dibuat secara online pun, apps yang digunakan sangat stabil lah. Sebab saya antara yang ni betul-betul bangga ni sebut ni. Kan antara walaupun saya duduk Selangor, saya pada pusat pengurutan dekat Selangor saya tetap istiqomah juga sebab apps ni mudah. Alhamdulillah. Boleh buat cara potongan gaji juga. Kan kalau kata nak suggest kepada staff-staff kita kan, kita pun dapat cari pahala secara bijak. Betul tak? Kita kutip sini sikit, aliran tu berangkai-rangkai mencari pahala kan. Sama dengan konsep berwakaf tu. Selagi mana apa yang kita wakafkan digunakan umum, selagi itulah pahala tu mengalir daripada kita, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kita jadi seorang yang pemurah kan. Doakan ya Ustaz. Okey. Bonda ni pun seorang usahawan juga. Ya saya. Dan dengan jadual yang begitu busy, pada masa sama committed dengan anak-anak juga. Ya saya. Dan tak pernah orang kata mengabaikan tanggungjawab untuk mendidik anak tu, tetap bersungguh-sungguh, masya-Allah. Dan anak bukan 1 2, 7 orang. Dan paling kecil baru berumur Nak masuk 3 bulan. 3 bulan. Jadi bagaimana sebenarnya bonda menyusun atur jadual, tapi pada masa sama tetap bersungguh-sungguh, dan semangat tu
empathy yang tinggi dalam diri, tak pernah ada rasa lelah, penat. Walaupun ada same time seorang kaunselor, Ya, saya. kan, fikirkan masalah orang lagi. Masalah tambah Macam lagi mana kan. nak balance kan semua tu? Macam mana nak menjaga emosi balik rumah kan? Okey. Tadi ada satu statement cakap macam mana tak rasa penat. Salah tu. Penat. Tapi buat tak penat. Kita urus kepenatan tu. Urus penatan. Macam mana caranya? Macam mana cara? Yang pertama sekali, kita jangan buat seorang. So benda ni, konsep ni kita boleh apply to all lah. Dalam kita punya company, dalam kita punya any institution kan. Tapi it starts from the home lah. So kalau pengurusan rumah tu, dia tidak boleh dibuat seorang. Macam tadi bila Ustaz katakan, bapa ni relax. Tapi sebenarnya dia tak relax. Dia adalah pembuat keputusan. Kan? Okay. Untuk yang isteri, kadang-kadang ada benda yang dia boleh jalankan, ada benda sebenarnya dia tak boleh nak buat. Dia kena ada suami punya approval, okay, dia jalan. Pun ada part yang suami buat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pengurusan dari segi menggali ilmu lah. Bukan anak-anak kita je belajar. Kebanyakan masa kita belajar dari anak-anak. Kita rasa tadi Kak Irma cakap nak mendidik anak-anak. Sebenarnya 80% daripada kehidupan kita seharian, kita banyak belajar dari anak-anak. Contoh Kak Irma, hari ni anak saya dia tak nak pergi sekolah. Kalau siapa yang rajin tengok story saya, dia setiap hari dia ada isu kenapa dia tak nak pergi sekolah. Hari ni dia sangat kreatif, dia cakap dia nak ikat rambut tapi tak nak ikat rambut macam let it go. Dia tak nak. Let it go tu maksudnya frozen. Dia tak nak ikat yang macam cocang tu, tapi dia nak ikat satu. Ada dia punya apa tu, akal dia kan. Jadi kita ni nak kena fikir dalam masa 2 minit apa kita nak encounter dia supaya dia pergi sekolah juga. Jadi sebenarnya siapa yang belajar dengan siapa? Kita. Jadi ibu-ibu, kalau kita tak nak fikirkan kepenatan, anggaplah bahawasanya setiap hari yang kita dengan anak-anak dengan suami adalah proses kita belajar. Proses kita gali ilmu, proses kita nak upgrade diri kita. Dan yang terakhir, of course apa yang tadi yang Ustaz pun ada mention, apa-apa sahaja yang kita buat, dia berbalik kepada takwa. Maksudnya kita tak buat untuk suami. Sebab suami tak boleh bagi bahagia. Anak-anak pun, anak 7 orang ke 10 orang ke, ataupun 15 orang, anak-anak tak boleh bagi kita bahagia. Ada je orang yang suami isteri lengkap, rumah besar, anak-anak ramai, harta ada. Bila kita tanya, seronok tak? Tak. Ada sesuatu yang hilang. Sebab kita tak letakkan takwa ataupun yang kita buat itu kerana kita takutkan Allah. Kerana itu tanggungjawab. So pada saya, kepenatan tu kita serahkan kepada yang memberi tanggungjawab, iaitu balik kepada Allah. Okey, so maknanya kita usaha juga. Betul. Tapi at the same time kita kena minta juga dan berdoa kepada Allah untuk membantu meringankan kekuatan harian kita lah. Maknanya bukan kita lah yang mengatur sepenuhnya. Kadang-kadang kita rasa kita menguasai semuanya. Kita yang nak kena fikir kalau tak jadi kita marah. Kita jadi stress, pressure kan. Sebab apa kita tak dapat membuat apa yang kita dah aturkan dan kita tak. Maknanya konsep dekat situ kena fikirkan juga lah. Walaupun kita dah usaha, tapi kalau tak jadi tu, kita kena bukan pasrah, ayat dia redha lah kan. Tapi saya beredha kena sabar juga. Betul tak? Sabar ni kalau cerita pasal sabar, Ustaz, ganjaran lebih besar ganjaran sabar ke redha? Dua-dua. Dua-dua. Mana lagi penting? Sabar dulu ke redha dulu? Sabar dulu ke redha dulu gagak Mana dulu datang? Sabar dulu Maknanya ganjaran besar lagi ganjaran sabar lagi besar kot. Susah untuk sabar Kalau tak sabar macam mana nak redha kan? Jadi kita buka topik lain lah pula lepas ni. Bukan topik wakaf. Topik sabar dan redha. Tapi konsep dia, kita usahalah ke arah kebaikan. Contoh dia kan. Apa-apa pun Allah yang aturkan. Kita tak ada kekuatan. Kita minta benda. Kena minta juga pada Allah. Tak boleh nak berharap kepada manusia sahaja. Ni macam konsep ni lah. Saya pergi satu majlis juga. Dia nak ubah suami sebab suami dia tak membantulah. Ni macam konsep tadi lah kot. Saya penat lah bekerja seharian. Saya lah kerja, saya lah jaga rumah, saya lah jaga anak macam tu kan. Sampai satu tahap kita ada limit. Kita yelah kederat wanita nak banding dengan kederat lelaki ni lain. Ustaz gelak je Ustaz. Kita tanda setuju ke tak setuju tu Ustaz sebenarnya. Tengah-tengah. Takut. Sebab majoriti wanita dalam ni. Majoriti dalam ni terpaksa lah Ustaz bagilah Chan hari ni. Dia konsep sama dengan yang mengadu tadi. Jadi bila dia mengadu, ni hal wanita dengan wanita juga. Jadi Ustazah ni kata dengan dia, okey, tak boleh nak kawal suami, tak payah marah-marah suami. Ustazah cakap, yang penting sekarang kena muhasabah diri sendiri dulu. Mungkin baiknya kita lihat salah kita.
jangan terus tembak salah suami. Mungkin ada kurangnya dari kita menyebabkan suami jadi macam ni. Laju Ustaz angguk. Itu baru betul lah Ustaz. Betul. Okey, tu setuju. Okey lah, confirm. Sebab Ustazah yang bagi tahu, bukan saya. Jadi yang akak yang tanya ni, dia pun ambil lah nasihat Ustazah ni. Jadi dia pun berubah lah. Dia berubah sekian-sekian. Okey dah, insyaAllah lah dah baik dah ni. Kiranya daripada tadi dia jumpa Ustazah, dia dah plan sampai satu tahap ni, dia tahu dia dah berubah dah ke arah yang lebih baik. Dan Ustazah kata, kalau nak ubah orang, tak boleh. Sebab manusia yang mampu memberi hidayah dan penunjuk pada dia tu, Allah aja, bukan kita. Jadi kita ubah diri kita, mudah-mudahan suami kita pun ikut sama-sama. Tapi sampai satu tahap, dia jumpa balik Ustazah ni. Dia marah-marah, dia cakap dengan emosinya lah. Dia cakap, Ustazah, saya dah berubah dah. Dah banyak dah saya jadi baik apa semua. Suami saya sama je. Tak berubah-berubah pun, macam mana konsep ni? Macam mana Ustaz? Ya, perubahan. Tapi sabar. Ustaz nak backup lelaki tu. Okay, tapi Ustazah tu nasihat dia. Dalam berubah, dalam kita mengharapkan perubahan kita, kita usaha untuk diri kita sahaja kan? Kita mencari kebaikan untuk diri kita. Tapi ada tak kita letakkan pengharapan tadi tu kepada Allah, kita minta pada Allah sebagai seorang isteri untuk beri kebaikan kepada suami aku dan mudah-mudahan suami aku berubah. Oh, dia lupa buat perkara itu rupanya. Jadi saya terkaitkan dengan yang bonda cerita ni lah. Kan? Kita dah buat baik dah, kita rasa. Perharapan tadi kita dah usaha sehabis baik, tapi kita buat untuk diri kita. Kita lupa yang kita usaha itu, kita rasa kita dah baik. So kakak tadi tu rasa dia dah baik dah. Tapi kenapa suami dia tak berubah? Dia silap satu langkah yang mana dia lupa nak mohon pada Allah. Harapan Yang dia. memberikan hidayah kepada suami itu adalah cuma Allah sahaja. Jadi lupa nak berdoa, minta pada Allah, ya Allah Tuanku berikanlah kebaikan untuk suamiku. Mudah-mudahan suami aku berubah sekian. Jadi dia tak selesai lagi lah urusan dia. Saya tak tahu lagi cerita seterusnya. Mungkin nanti kena jumpa Ustazah tu dengar apa episod seterusnya lah. Tapi terkena dengan konsep yang bonda sebut tu lah. Dia kena ada dekat situ related kita ni. Kita kena ada link dengan Allah juga. Takwa tu kena ada, iman tu kena ada. Dia macam handphone lah kan. Canggih macam mana phone kalau tak ada signal, tak ada wifi, tak boleh hidup juga kan. Jadi Ustaz nak komen ke kat situ tadi? Yang nak sebut tadi tu? Tak jadi Ustaz. Sebab Ustaz banyak no comment. Dah kena lah tu. tapi betul lah konsep tu kan. Jadi kita meraihkan kedua-dua pihak. Wanita dan lelaki. Wanita ni, kita bukan apa, rugilah bila kita komplain-komplain merungut-rungut kan. Kita dah kaut ibadah seharian. Seumur hidup daripada anak kecil sampai anak besar. Tapi bila kita komplain, bila kita mengungkit-ungkit apa yang kita dah lakukan kebaikan tu, nanti takut hilang pahala tu. Ke memang hilang? Tak. Kalau kita mengungkit-ungkit lah. Kebaikan. Kita isteri lah kan. Kita buat baik, kita jaga anak, kita masak apa semua. Lepas tu kita komplain kan. Penat lah, aku dah masak, aku dah ni kan. Tak ada orang hargai pun selama ni. Muflis terus Ustaz. Dia sebab dia kena tengok pandangan Allah kan. Harapkan pandangan Allah, harap pandangan manusia. Memang kita letih kan. Kena manusia tu ada saka pula. Lagi susah. Ada. Saka apa tu Ustaz? Okey, maknanya niat kita lakukan setiap ibadah kita, kebaikan untuk keluarga tu hanya kerana Allah Ta'ala. Jangan buat kerana suami. Jangan buat kerana anak, mengharapkan pujian. Itu salah lah konsep tu. Kalau puji, dapat pujian, bonus lah. Betul. Tapi kalau suami pun kita harapkan suami pun dia manusia biasa, dia pun mengharapkan penghargaan orang lain. Kan, jadi kita leveling tu kita kena bezakan. Mana kita kena tarbiyah suami jugalah. Maksudnya kita jangan mengharapkan kepada yang sama macam kita tidak kan. Okeylah. Tapi dia berbalik kepada konsep yang memberi tadilah. Sebenarnya yang memberi lebih bahagia daripada yang menerima. Dia sama dengan konsep saya pergi misi kemanusiaan. Bila sentuh tentang misi kemanusiaan NGO kan, kita akan pergi waktu okey macam ni. Waktu saya awal join sukarelawan, saya rasa kita tolong orang, kita akan membahagikan orang. Rupa-rupanya bila saya dah masuk dalam dunia kemanusiaan, NGO, nak saya pergi ke tempat-tempat yang krisis, peperangan contoh dia. Bila kita pergi sana, kita fikir kita menyantuni mereka, kita rasa kita nak memberi. Tapi end up saya balik, saya tak sekuat yang mana staff-staff NGO yang dah bertahun-tahun bekerja dalam dunia kemanusiaan lah. Saya tak dapat nak mengikut SOP yang jangan menangis, jangan menunjukkan kita ni begitu sensitif depan penerima-penerima manfaat ni lah. Maknanya mereka-mereka yang, contoh kalau ke misi kemanusiaan tu, mereka-mereka yang displaced people. Saya pernah pergi ke Kepulauan Mindanao dekat Marawi, Filipin. Mereka perang. Sampai sana, diorang baru lepas perang dalam setahun macam tu. Saya pergi ke kemah-kemah yang kemah plastik. Yang mana cuaca siang sangat-sangat panas.
Malam sangat-sangat sejuk, mereka duduk dekat kawasan lapang yang tak ada pokok, sebab tu dia sangat panas dan mereka kebanyakannya hilang suami. Dan lelaki-lelaki lebih banyak meninggal dunia sebab mereka perang kan. Yang ada cuma ibu ataupun anak-anak perempuan, anak-anak kecil, bayi semua. So keadaan mereka memang sangat daif, tak ada keperluan makanan yang cukup, air yang bersih, ubat-ubatan, tak ada pendidikan. Jadi kita ni dah ditrain pergi sana untuk menyantuni mereka. So adalah SOP-SOP kita kena ikut dan ada aktiviti psikososial. Tapi end up dia, saya yang tersentuh lebih, saya yang menangis, lala mereka yang pujuk saya. Konsep dia macam tu tau. Bila dia pujuk saya macam tu, dia pula tarbiyah saya, sabar. Dia dah cukup kuat dah. Sebab Allah bagi ujian ni ikut kemampuan masing-masing. Betul? Kalau kita tak diterima ujian tu, kita tak terima perang tu, sebab kita tak mampu. Allah beri ujian ikut kemampuan masing-masing. Mereka lebih mampu. Sasah waktu itu saya nampak mereka lebih jauh kuat daripada saya sebenarnya. Kalau tak, kenapa saya terduduk? Padahal bukan saya duduk dalam kemah tu. Saya yang rasa terseksa, rasa tertekan, rasa sedih yang teramat-amat. Sebab saya tak boleh membayangkan kalaulah saya dengan anak yang duduk dalam kemah tu. Bayangkan tak ada air bersih, baby, tak ada pampers. Buang air kecil nak basuh macam mana? Tak ada wipes, tak ada air nak cebok, buang air besar. Jadi masalah-masalah kulit yang berlaku, anak-anak melecet, merengek-rengek tanpa henti, lapar. Makan apa? Cuma makan nasi bubur air yang sangat-sangat cair. Sebab apa? Kalau masak nasi normal akan dapat sikit je portion dia. Tak ramai orang boleh makan. Jadi mereka masak sebanyak-banyak air ni supaya makan lebih ramai lagi. Lauk apa? Tak ada lauk. Kalau ada orang sedekah garam, mereka akan tabur garam. Itu saja. Daging memang susah nak dapat. Sayur adalah sayur yang mereka tanam di tepi-tepi kemah. Kalau ada air extra untuk tanam sayur-sayur tu dengan siraman air, sayur tu hidup. Kalau tak ada, makan nasi dengan garam sahaja ataupun nasi kosong. Jadi itu yang buatkan saya sangat tertentu. Jadi bila saya balik, saya dapat memberi sedikit sumbangan yang disampaikan oleh rakyat Malaysia waktu tu. Saya sangat gembira dan saya belajar satu erti lain lagi, iaitu belajar bersyukur. Saya balik, saya rasa dekat sebulan kot saya tak berani nak komplain, tak berani nak bersungut dengan kehidupan yang saya ada. Jadi itu saya menganggap satu kegembiraan dalam hidup saya sebab saya dapat hadiah besar daripada Allah, iaitu bersyukur tadi. Jadi kita, sama dengan Ustaz pesan tadi lah, memandang kepada kepayahan orang kan, supaya kita akan menghargai kehidupan kita. Itu konsep yang mana Ustaz kongsikan tadi lah. Masya Allah Ustaz. Ustaz ada tak dengar pengalaman daripada pemberi-pemberi wakaf yang berkongsi kisah-kisah macam ni Ustaz? Pemberi wakaf. Pemberi wakaf, pewakaf lah kita panggil. Pewakaf lah kiranya. Pewakaf ni saya tengok Masya Allah kehidupan dia orang ni memang atas dunia, dia memang tenang. Masya Allah bila tenang di dunia tu insya Allah lah damailah dia di sana. Ada seorang pewakaf yang pernah wakafkan di KL ni lah. Dia ni kalau majlis ilmu namanya IR Mazlan. IR Mazlan. Beliau pewakaf ni ketika dia hidup dia telah wakafkan tanah dia 2 ekar dekat Damansara, dekat Pencala Link tu kan. 2 ekar dia wakaf. Bukan 2 ekar tanah saja. Siap dengan banglo, semua siap. Dan dia pula orang dia Masya Allah sangat tawaduk. Duduk majlis ilmu ni, dalam majlis ilmu kita ni, beliau duduk depan sekali. Duduk depan-depan ni. Kita hadir pun duduk depan lagi. Kita hadir minggu depan pun duduk depan lagi. Lepas tu kita hadir, tak ada dah. Mazlan ni meninggal. Jadi kita harap yang duduk depan-depan ni semua panjang umur lah. InsyaAllah. Kan? Jadi meninggal je pewakaf ni, hadirin sekalian. Masya Allah. Dia meninggalkan legasi yang cukup baik. Sebab tanah tu sekarang ni telah dia buat Dar Ilmi. Dar Ilmi ni pusat pengajian warga emas di Kuala Lumpur. KL tak ada pusat pengajian. Tu je lah yang ada. Setiap tahun 20 orang dia ambil. Jadi bayangkan dia punya pahala dia tu. Masya Allah. Yang ni pewakaf yang dia buat pelaburan dia. Pelaburan bukan setakat dunia. Tapi insya Allah ganjaran dia ganjaran yang abadi lah kita tengok. Masya Allah. Dan benda-benda macam tu kan kita kena kongsi tahu dengan ahli keluarga kita, dengan anak-anak kita terutamanya kan, supaya benda ni tak habis tahap kita sahaja kan. Kita nak benda ni berpanjangan sebab kita nak ambil konsep yang tadi. Betul. Konsep wakaf tu sendiri
kita nakkan aliran pahala yang tanpa putus tu. Betul. Kalau kita dah buat untuk anak-anak kita, mesti kita expect anak-anak kita pun Betul. buat perkara yang sama untuk kita. Ataupun kita dah buat untuk ibu ayah kita, mesti kita mengharapkan anak kita pun buat pada kita. Kalau sekiranya kita ni tak panjang umur, tak ada. kita meninggalkan dunia ni kan. Kita tahu bonda pun seorang pewakaf yang Masya Allah kan. Tak pernah, orang kata tak pernah lah kata meninggalkan benda yang sangat-sangat dituntut daripada bersedekah, zakat dan juga wakaf. Macam mana bonda mendidik anak-anak? Maksudnya konsep Konsep tu wakaf nak disampaikan. sedekah. Walaupun anak tu masih kecil lagi, Ah. penting tak kita didik mereka tentang konsep sedekah, wakaf, zakat ni? Faham. Okey. Jadi sekarang pernah tak kita dengar macam orang cakap kan, apa yang aku tak dapat dulu, aku nak anak-anak aku dapat sekarang. Ya, Pernah tak kita betul, cakap macam tu, kan? betul. Tapi somehow konsep tu dia tak boleh apply to all. Untuk saya lah, untuk saya dan mungkin untuk anak-anak kita semua. Antara benda yang kita nak apply kepada anak-anak yang kita nak didik konsep sedekah, empathy dan sebagainya adalah untuk mereka terima rejection. Maksud saya adalah bukan semua permintaan anak-anak saya perlu dan boleh tunaikan. Kan? Sebab kita kadang-kadang kita rasa macam, okay, anak aku dah minta dah semalam. Contohlah kan, anak saya yang sulung tu dia dah kata, okay, kalau you PKK bagus, dia nak iPhone. Tapi saya dengan suami memang plan, mungkin dia dah nak dekat kerja baru dia boleh beli handphone dia sendiri. Itu plan kami, contoh. So, dia tak tahu plan tu. Tapi kita bandingkan dengan kehidupan orang lain, nanti orang akan persoalkan, kau mampu boleh belikan anak-anak, tak adil lah untuk anak tu, contoh. Tapi kita ada stand kita sendiri, which anak-anak kena faham. Bukan semua dalam hidup ni yang kita minta kita akan dapat, sebab kita kena rasa juga apa yang orang lain rasa bila dia tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tak salah juga kalau kita nak bawa anak-anak kita kepada satu kehidupan yang sebenar. Macam saya kalau bercuti dengan anak-anak, tak pernah lagi kami ke tempat-tempat lain setakat ni sebab suami saya memang suka ke tempat-tempat yang susah. Contohnya kami beraya haji pada tahun lepas ke tahun lepas tak ingat. Tahun lepas kami beraya haji di Kemboja. Ramai-ramai maksudnya anak 6 orang dengan anak seorang baby, kami berkampung di Kemboja selama seminggu. Meneruskan legasi arwah abah saya yang memang beraya di sana. Kita tidur di atas lantai dan tak ada tilam, tak ada apa. Diorang pun minum je air apa yang diorang sediakan. Makan pun masa first time lah anak-anak saya makan. Yang dah makan tu dia cakap dengan saya, dia pusing belakang, dia kata, bonda lapar lagi. Ada lagi tak makanan? Sebab kat rumah kan sampai tak habis. Kan? Kita sampai nak kena bungkus-bungkus untuk anak-anak. Dekat sana dia orang faham. Saya rasa pendidikan macam tu tak salah. Dan saya rasa boleh kita aplikasikan ke atas anak-anak. Okey. Dan saya tertanya, bonda dalam bidang usahawan sendiri atau bergabung dengan suami? Suami saya dia buat entiti lain lah. Saya kecil je. Suami saya dia buat yang tuition. Saya rasa sangat rapat dengan PZ Mawib. Yang berwakaf tu dia lah, bukan saya. Dia. Jadi saya wakaf. Okey. So basically dia buat student online MC+. Saya buat site je, macam saya ada jual baju untuk wanita. Dan sekarang buat business untuk event ibu-ibu lah, counselor events bagi talk macam. Sebab tertanya-tanya kan, kalau kita bisnes bersama dengan suami ataupun kita bisnes sendiri kan, sebagai seorang wanita, adakah kita perlu meminta izin kalau wang tersebut wang kita sendiri, kita nak sedekah ke nak berwakaf ke? Itu Ustaz Minta untuk izin, jawab. Ustaz. Okay, kalau zakat harta, kita tak perlu pun minta izin, sebab zakat harta ni dia melihat kepada ownership harta tu. Dia bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ni kita bicara bab kita ni tanggungan siapa. Tapi kalau zakat harta, kita bercakap sebagai ownership kepada harta tu. Bila kita ialah pemiliknya, so tanggungjawab tu pada kita untuk zakat dan untuk wakaf. Cuma sikit nak sebut tadi, kita cerita wakaf tanah apa semua tadi, itu untuk orang yang ada tanah lah di KL ni. Adapun kita hadirin sekalian, konteks kita ni, kalau 4,000 kaki pun di Kuala Lumpur ni dah 1 juta kan. Ni 2 ekar kan. So, Muzakarah Fatwa telah pun bagi satu solusi untuk kita wakaf tunai. Sebab tu kita sekarang ni PPZ menggerakkan kutipan wakaf tunai. Dan insya-Allah wakaf PPZ ni sampailah ke sasaran. Sebab kalau kita tengok wakaf di Maya ni, di cyber ni, macam-macam lah hal dia kan. Tapi kalau di PPZ insya-Allah ada audit dalam, audit luar, audit negara.
audit, segala audit lah, ABMS apa semua, insya-Allah hadirin sekalian Selamat. sampai ke sasaran dia. Sampai ke sasarannya. Jadi kalaupun projek wakaf dijalankan, kita tak berwakaf tanah, tapi kita turut serta dengan wang ringgit kita, itu pun dah kira kita part of pewakaf. Wakaf Okey, tunai. insya-Allah. Jadi, Bonda kata-kata akhir, kongsikan apa rasa dan kenikmatan dalam setiap kali berwakaf, berzakat maupun bersedekah. Okey, sebenarnya saya mewakili suami lah yang buat ni sebab dia lah kan. Dah kita memang ada annually PPZ Mawib akan ada yang datang ke rumah untuk kita uruskan benda-benda ni kan. So it's an honour lah untuk kami. Setiap tahun kami memang bekerjasama. First of all, dari segi impact kehidupan yang saya nampak, kehidupan memang banyak ujian lah, banyak hiccups, banyak masalah, tapi there's always a way out. There's always a way out. Dan alhamdulillah setakat ni, walaupun kalau ada kata masalah financial pun, akan ada jalan-jalan yang terbuka untuk kita selesaikan. Itu yang pertama. Tapi yang keduanya adalah kesenangan hati yang kita tak boleh nak ungkap lah Ustaz. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia tak sama, sedekah tak sama, zakat yang wakaf juga tak sama. Tapi ketenangan tu juga tak dapat kita nak describe dengan kata-kata bila mana kita dah mula buat apa yang sepatutnya. Dalam keluarga, dalam rumah tangga juga ada impact dia. Saya boleh cakap ada impact, tapi saya tak tahu nak describe macam mana. Mungkin Ustaz boleh sambung lah part tu. Betul, insya-Allah. Ustaz tolong Saya banyak serap berikan. kepada Kita pass baton kat Ustaz. Ustaz tolong terangkan kepada wanita-wanita yang ada pada hari ini, kita nak mencari bahagia ni sebab itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Kan, untuk kita para wanita, bagaimana dengan cara amalan kita berwakaf ni dapat mengimbangi kehidupan kita untuk dunia dan untuk akhirat, khusus untuk wanita, Ustaz. Okey, ada seorang wanita, nama dia Siti Aisyah. Siti Aisyah. Saya dengar radio, tiba-tiba ada keturunan Siti Aisyah ni dia sebut dalam siaran radio tu. Dia kata kami berbangga jadi keturunan Siti Aisyah. Rupanya dia berbangga sebab Siti Aisyah ni telah mewakafkan tanah dia di seberang jaya Pulau Pinang seluas 12 ekar. 12 ekar. Dulu tanah pertanian. Sekarang Majlis Agama Islam Pulau Pinang convert jadi tempat komersial. 76 rumah teres, 27 rumah kedai digunakan fully utilized untuk orang Islam mengembangkan ekonomi di situ. Cuma lagi sekali kita nak sebut 12 ekar. Ialah besar. So kemampuan kita yang hidup di Kuala Lumpur walaupun bangunan hebat, kemampuan kita ialah wakaf tunai. Sebab tu wakaf tunai tak rugi sebab kita dapat tax deduction 10% daripada aggregate income sama ada individu maupun syarikat. Dan last kita nak sebut, katakan dalam handbag kita, dalam purse kita ada RM1,000. Irma lebih gitu kan. Amin. Katakan ada RM1,000 dalam purse kita sekarang ni. Sama ada cash ke cashless ke apa ke, 1,000 ataupun ke atas. Soalnya sekarang ialah, kenapakah kita tak wakaf 1,000 tu? Kenapa kita tak wakaf 1,000 tu? Jawapannya satu saja. Sebab kita rasa kita hidup lama lagi. Kematian lambat lagi. Tapi ni tak adalah berlaku. Tapi andainya kalau kita tahu asar ni atau maghrib ni, ajal kita sampai maghrib ni. Kita tahu. Malakul maut bagi tahu maghrib ni sampai ajal kita. Agak-agak 1,000 dalam purse ni kita nak wakaf tak? Kita akan wakaf. Semuanya sekali. Sebab ajal dekat. Orang, tuan-tuan insyaAllah kita dapat banyak ni insyaAllah. Tapi masyarakat kita rasa sukar wakaf sebab kita rasa kita hidup ni lama lagi. Sedangkan kematian itu sangat dekat dengan kita. Sebab tu hadirin sekalian, kita akhiri Gunung Daik bercabang 3. Pulau Pandan jauh ke tepi. Gunung Daik bercabang 3. Pulau Pandan jauh ke tepi. Kan? Lupa dah. Sat. Sekali lagi. Gunung Daik
Sebab dia terbalik tu. Ha. Gunung naik bercabang 3. Pulau Pandan jauh ke tepi. Wakaf titian anda ke syurga. Hadiah abadi, kebahagiaan hakiki. Wallahualam. InsyaAllah, amin. Saya anggap tu satu doa jugalah kan. Habis kita punya podcast hari ni, mudah-mudahan kita bersemangat lah nak berwakaf selepas ini. Sebab kita dah tahu dah konsep wakaf tu tak semestinya kita kena ada tanah, kita kena ada kereta nak wakaf van ke untuk apa, untuk van jenazah ke apa. Tak semestinya, asal mana-mana je tempat yang ada agensi yang legit macam PPZ, jadi kita turut serta. Kan kita boleh berwakaf dengan seperti mana yang ilmu yang diajarkan tadi, dan kita boleh wakaf juga untuk orang-orang yang tersayang, termasuklah ahli keluarga kita. Mudah-mudahan lah. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak bersedekah, berzakat, mahupun berwakaf. InsyaAllah bila Ustaz cerita pasal yang nak sedekah semua tadi kan, teringat yang kisah orang yang dah mati dalam kubur tu, minta nak dihidupkan semula semata-mata nak bersedekah saja kat dunia ni. Tapi Allah kata tak boleh dah. Sebab sekarang adalah waktu kamu berehat saja dalam alam kubur. Jadi janganlah kita jadi seperti kisah yang kita dengar tu. Mudah-mudahan kita jadi seorang yang sangat pemurah dan nak buat baik. Jangan bertangguh-tangguh. Sebab takut rasa tu dah tak ada lagi. Rasa the moment nak bersedekah, sedekah je. Jangan fikir 2 kali. Sebab benda tu memang benda baik dan mendapat redha Allah. Setiap perkara yang dapat redha Allah tu jangan berfikir-fikir ataupun berkira-kira. Terus je buat baik. Sebab kita tak tahu amalan yang manakah yang menjadi asbab untuk kita diterima di akhirat nanti dan masuk syurga, insya-Allah. Amin. Kita tak nak masuk neraka baru masuk syurga ya. Kita kena target doa kita terus masuk syurga tanpa hisap. Ni yang doa yang saya dapat dan saya pelajari. Sebab apa? Kita takkan mampu nak menghadapi neraka baru masuk syurga. Sebab apa? Bayangkan sekarang, kalau kata pergi kat dapur, on api dapur, mampu tak kita bakar jari kita walaupun dalam masa 5 minit? Boleh tahan tak? Kita tak sanggup kan? Apatah lagi api neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tanam dalam hati kita. Setiap apa kita pelajari hari ini, kita dapat amalkan. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada tamu-tamu pada hari ini. Masya Allah, Bonda Umira dan juga Ustaz Zia Ulhaq Hashim. Masya Allah, nama yang sangat unik. Terima kasih juga hari ini sebab bekerjasama bersama-sama dengan Sembang Wanita Extra, together dengan PPZ Mawib. Saya rasa banyak ilmu kita dapat. Mudah-mudahan Allah memberkati setiap ilmu yang kita pelajari hari ini. Setiap salah silap apa yang kami bergurau senda harap dimaafkan. Mana yang buruk tu buang jauh-jauh, mana yang baik tu ambillah, buatkan amalan. Semoga kami pun sama-sama dapat pahala, insya-Allah. Kepada yang menonton dekat online, secara online ni, kita ucapkan terima kasih juga kerana menonton, dan insya-Allah jumpa lagi dalam Sembang Wanita Extra untuk topik-topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wakaf di bus belakang. Ya, wakaf makan ya.